minum ba 喝羊的奶 dan maafkan Bapak berbau domba. 啊，对不起，你的味道跟那个羊也同样的味道。 Saudara, apa yang kita lakukan itu bisa begitu melekatnya dalam pola dan gaya hidup kita. 弟兄姐妹，我们所做的，每天所做的，跟我们的生命生活的息息相关，我们被它所感染。 Cara berpakaian kita, 我们穿的衣服， bagaimana kita 我 berkata-kata, 们怎样的跟人家交谈， bagaimana kita bertingkah 我 laku, 们的行为， begitu melekat dalam diri kita, apa yang kita kerjakan itu menjadi diri kita sendiri. 我们所做的就成了我们成为一体，就来表现我们。 Tetapi begitu melekatnya dengan apa yang kita lakukan, kita bisa terperangkap di dalam apa yang kita lakukan. 因为如此的跟我们连接在一起，那么我们很容易被这个所包围，被我们所把我们给绑住 Sehingga。kita tidak menantikan sesuatu yang lebih daripada itu. 因此，我们不能够从这个里面跳出去想别的。 Siapakah seorang gembala saat itu, saudara? 那个时候，一个牧人是什么样的一个人呢？ Orang Farisi mengatakan mereka termasuk kaum dari bumi ini yang begitu berbau bumi ini. 法利赛人说，这个就是世上的人，他们的味道很像世俗的人。 Tidak seperti orang Farisi yang mengenal pembasuhan, mengenal Taurat, bagaimana mereka berpakaian. Mereka semua menampilkan yang disebut rohani tadi. 不像法利赛人，他们觉得很属灵，他们的举止行为，他们穿着衣服，他们怎样来洁净自己，非常的属灵。 Seorang gembala adalah tersisih dari masyarakat saat itu. 那个时候，一个牧人是边缘社会上边缘的人。 Sekarang masih ada di Eropa itu sekelompok orang yang disebut gypsy. 在欧洲还有一群人叫做吉普赛人 Atau dalam bahasa Jerman Zigeuner. 就是吉普赛人。 Mereka pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. 他们从一个地方搬居到另外一个地方去。 Mereka golongan yang tidak diakui dan tidak mendapat kepercayaan dan tidak boleh menjadi saksi karena orang ini adalah termasuk orang-orang penipu. 因为这些人被社会所遗弃，不能够成为一个见证人，因为他们看到这一群人，他们是一个经常骗人的人。 Kita bisa bayangkan gembala saat itu bukan status sosial yang betul-betul mendapat penghargaan dan penghormatan. 我们可以看到，当时这个牧羊的人在社会里面，他们地位非常的低贱。 Tetapi Tuhan berbicara kepada gembala begitu spektakuler sekali. 但是这天使对他们说话是一个非常了不起的事情。 Kepada orang Majus mereka menunjukkan dengan adanya bintang, dengan ilmu astronomi boleh dikatakan. 对对方的博士，上帝用天上的星向他们显现，对他们说话。 Tuhan berbicara dengan caranya, setiap kita mungkin memiliki bahasa dan gaya hidup yang berbeda, tapi Tuhan berbicara dengan cara masing-masing supaya kita dapat mengerti bagaimana Tuhan berbicara. 我们每个人生活习惯、行为都不同，那么上帝会用不同的方法也对我们每个人说话。 Saudara, kepada gembala ini Yesus berbicara, Allah berbicara dengan begitu spektakuler. 对这些牧羊人，上帝用那么超群的那种方法向他们说话， Sehingga sungguh-sungguh seperti langit itu turun di tengah-tengah kegelapan ladang saat itu. 非常超凡的方式，就好像那天真的降临在他们中间。 Suara surgawi itu begitu bergema luar biasa di tengah-tengah kesepian dan kesendirian daripada para gembala saat itu. 天上的声音是那么震撼他们。那个时候，这些牧人其实非常的安静，非常的平凡。 Rupanya gembala membutuhkan akan sesuatu yang spektakuler yang dapat dilihat. 想到这些牧羊人需要那些非常震撼的记号来提醒他 Di 们。 tengah-tengah dunia yang terperangkap di bumi ini, mereka dibukakan untuk melihat surga itu. 在他们被陷居在围困在他们的生活习惯里面，他们需要从天上来的意象。 Saudara, berita yang disampaikan kepada mereka itu begitu mengejutkan. 弟兄姐妹们，所传给他们的信息是更加的震撼他们。 Dikatakan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan, mereka sangat terkejut. 这里说到有主的使者站在他们旁边，他们非常的惧怕。 Lain dengan malaikat yang datang kepada Zakaria atau kepada Elizabeth atau malaikat yang datang kepada Maria. 这个天使跟他们去访问玛利亚跟伊丽莎伯或者撒加利亚的表态是不一样的。 Mereka terkejut melihat akan penuh dengan ketakutan. 这里描述到牧羊人他们非常的惧怕， Mereka melihat akan kemuliaan tadi. 他们看到的是上帝的荣耀。 Saudara, kita berbicara terlalu sedikit mungkin tentang surga.
可能今天我们讲到关于天堂是讲的太少了。 Kadang-kadang saya agak khawatirkan kita terperangkap di bumi ini, 很多时候我怕就是我们被这个世界世俗所包围住了， sehingga kita terbelai dengan apa yang kita miliki di bumi ini. 以致我们很容易满足于世俗的现况。 Kakak ipar saya 1 tahun yang lalu dia pensiun dalam usia 65 tahun di Swiss. 我的这个姐夫在去年呢，在瑞士已经这个退休了。 Dia ingin menikmati masa pensiun itu. 他想享受他的这个退休的晚年。 Dia bekerja begitu rupa. 他以前非常辛勤的工作， Rumah, uang, pensiun semuanya sudah dipersiapkan. 房子、退休怎么走过他们退休的时间，他都完全的安排好了。 Harafiah 2 minggu setelah pensiun, 就是2个星期从他的这个退休的时间算来， dia didiagnosa terkena colon cancer, kena kanker usus. 医生对他说，就诊断了他得了这个肠癌， Dan sudah stadium 4. 而且是第4期晚期了。 Saya mengenal dia orang yang pekerja keras, sedikit yang dirasa, dia tidak merasakan tubuhnya, dia tidak memperhatikan tubuhnya, yang penting dia mendapatkan apa yang dia mau. 我认识他，他是个非常勤快工作的人，他也是非常努力的，他一切都非常守规矩的。 Berita diagnosa itu betul-betul mengejutkan dia. 医生的诊断是让他非常的惊惧， Dia mulai bertanya untuk apa semua yang telah saya raih ini. 他就开始问我所做的这一切的预备有什么用处呢？ Kurang lebih 50 tahun yang lalu dia mengenal Tuhan. 50年之前，他认识了主耶稣， Tapi dia menyangkali dan meninggalkan Tuhannya. 但是他否认了主，他抛弃了他的上帝。 Selama dia tidak hidup bersama dengan Tuhan lagi 50 tahun terakhir ini. 这最后的50年，他没有跟上帝同行。 3 minggu yang lalu istri saya pergi ke Swiss untuk mengunjunginya. 3个星期之前，我的太太去瑞士探访他。 Kalau bukan di Swiss mungkin sudah lama dia tidak ada. 如果不是在瑞士的话，可能他很早就应该可能离开 Semua 世 dengan 界。 pengobatan, teknologi dan penemuan yang begitu canggih. Semuanya dicoba. 在瑞士那么发达的科技，每种治疗他都尝试的来医治他。 Tapi mulai berita yang mengejutkan itu, 但是看到他得到如此不幸的信息的时候， dia kembali kepada Tuhan. 他就回到上帝的恩典里面。 Dia mengakui Yesus juru selamat yang pernah dia tinggalkan. Sekarang dia ingin kembali menjadi Yesus Kristus yang menjadi juru selamat pribadinya. 之前他怎样的离开了耶稣基督，不接受耶稣基督的救恩，现在他又回到主耶稣基督怀抱里面，承认耶稣是他的救主。 Kami berusaha untuk menginjili selama dia masih sehat. 在他健康的时候，我们不断的来传福音给 Dia 他。 kenal siapa Yesus. 他知道耶稣是谁， Tapi peristiwa yang menyakitkan, yang membuat dia takut menghadapi kehidupan itu. 但是这样的事情临到他，让他惧怕面对他的未来人生， Hatinya berubah. 他的心改变了， Dia mulai mempercayai Yesus. 他开始相信耶稣。 Ketika istri saya meninggalkan dia minggu yang lalu, 当我太太上个星期离开他， dia bertanya bagaimana keadaan kamu. 那问他说情况怎么样？ Saya mempercayai, saya ingin kembali hidup bisa normal. 他说我相信耶稣，我想过一个正常的生活。 Ada pengharapan di dalam dirinya. 在他里面有一个盼望， Ada kekuatan di dalam dirinya yang kami tidak lihat sebelumnya. 在他里面有一个力量，是之前我们没有看到的。 Seringkali kalau kita sebagai pastor, sebagai pendeta mengunjungi orang sakit, 很多时候我们成为一个牧师要探访一个病人的时候， kita udah melihat, wah nggak ada pengharapan. 我们看到已经没有盼望了。 Lalu kita mulai berdoa dan mempersiapkan dia untuk kekekalan. 然后我们为他祷告，预备他的心来面对永生。 Pernah seorang pendeta mulai mendoakan supaya dia siap untuk bertemu dengan Tuhan. 那有一个牧师就为他祷告，让他预备好了心来见主耶稣基督。 Setelah amin, 当阿面的时候， pasiennya mengatakan kepada Bapak Pendeta, 然后这个病人对这个牧师说 Bapak Pendeta saya masih mau tinggal di bumi ini.：“ 他说我还想，牧师，我还想在这个世界上生活。”
Saudara, kadang-kadang kita mempersiapkan orang untuk kematian, tapi Tuhan berikan pengharapan di dalam dirinya. 很多时候我们预备他进入永生，但是上帝给他一个盼望的力量，才住在这 Disebut 个 ada 世界。 sesuatu fighting spirit di dalam 所以 dirinya. 在他里面有一个奋斗的精神。 Mental yang Tuhan berikan, pengharapan yang Tuhan 上 berikan. 帝给他盼望，给他一个更新的这种这个生命力。 Berita ini mengejutkan tetapi memberikan pengharapan. 这个信息非常让人惊讶，但是给人一个盼望。 Sudah dari serangkaian nyanyian yang barusan kita nyanyikan, semua demi pengharapan, damai sejahtera itu, kekekalan itu menjadi bagian dari hidup kita. 刚才我们所唱的一连串的诗歌里面，就看到上帝给我们的力量，给我们的盼望。 Sudah berapa jauh sudah mengenal akan kedegilan dosa kita, keberdosaan kita. 弟兄姐妹们，我们怎么认识我们自己内在的那种肮脏污秽的罪恶以及顽梗？ Mungkin salah satu sebabnya kita tidak mengalami sukacita ilahi itu karena kita kurang mengenal tentang diri kita yang degil dan berdosa ini. 可能我们不能够了解上帝的恩典与平安，就是因为我们没有真正认识我们自己内 Betapa 在的败 fananya 坏。 hidup ini. 我们不能够体会到我们的生命是多么的平缓与暂时。 Sudah berita ini mengejutkan, 弟兄姐妹们，这个信息非常的震惊 tetapi 了我们。 berita ini ingin memerdekakan kita. 但是这样的一个信息来释放我们， Karena 来 berita 解释 ini 我们 dikatakan menghibur kita, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. 那这个信息由天使带给他们，叫他跟他们说不要惧怕。 Sudah ketahui dalam Alkitab itu lebih dari 300 kali dikatakan jangan takut. 这个圣经里面说到不要惧怕，里面有重复了300多次。 Artinya setiap hari janji Tuhan Tuhan jangan takut. Itu harus selalu mengiang di dalam pikiran dan hati kita. 你说每一天都有上帝给我们的信息，告诉我们不要惧怕， Karena Yesus pernah mengatakan, damai sejahtera aku berikan kepadamu. 因为主耶稣也亲自说过，把我的平安赐给你们， Bukan damai sejahtera yang seperti diberikan oleh dunia ini. 不像世界所有人给的平安。 Damai sejahtera yang memenuhi pikiran dan hati kita. 我给你们平安是超过人的心里所想的。 Sudah beberapa hari dan minggu ini banyak orang penuh dengan kegalauan dan ketakutan. 弟兄姐妹们，在这几天或者几个星期里面，有很多人心里许多的焦急挂虑。 Saya memiliki seorang tetangga di Malang yang cukup berada menurut saya. 我有一个邻居在马兰，我觉得他是挺富有的， Tapi hidupnya penuh dengan ketakutan. 但是他生活里面充满了许多惧怕。 Peristiwa-peristiwa demonstrasi yang baru berlalu, dia sudah mempersiapkan tiket untuk setiap saat dia akan meninggalkan Indonesia. 那么在外面有许多的游行示威，那么他已经准备好了机票，随时离开印尼。 Dia mengatakan pada saya, Indonesia ini Pak Daniel tidak aman. 他对我说：“印尼这个不平安的地方。” Lalu saya katakan, di mana ada negeri yang aman? 那我对他说：“在什么地方有安全呢 Saya 2001 pergi ke Amerika ？”2001年我去美国， bulan Mei 1 dan 月份的时候， September 11 kita melihat 2 kapal terbang yang menghit Twin Tower di New 后 York. 来911事件，我们看了2个飞机把美国的那个大厦给撞倒了。 Saya dengan istri saya berkata, di mana? Saya kira Amerika aman. Amerika tidak aman. 我跟我太太说，我们觉得美国很安全，其实不安全。 Dan dia hari demi hari dia melihat itu CNN. Hampir berapa menit sekali itu disiarkan. Dan bagaimana keadaan di Amerika tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. 然后每天看那个新闻报道说，美国跟以前不再一样了。 Mendengar teman-teman kami di Eropa, khususnya di Swiss, mereka bimbang dan takut sekali menghadapi apa yang akan terjadi setelah peristiwa ini. 也听到在瑞士，我们的朋友说到未来这个会发生什么样的事情，他们都非常的恐惧。 Sampai istri saya tidak bisa tidur beberapa hari. Saya mengatakan, sekarang berhenti, tidak nonton lagi CNN. 几次我的太太几个晚上不能够睡觉，我跟她说，你现在不可以再看这些新闻电视。 Termasuk bagi saudara saya mungkin berhenti untuk nonton TV One. 我不是说大家不可以再看那个电视节目 Maafkan saya bukan. 新闻，在这里不是跟大家推荐， Tapi kadang-kadang apa yang kita lihat itu membuat kita menjadi gelisah. 但是我们所看的让我们心里感到彷徨不安。 Ada pepatah Jerman mengatakan, apa yang saya tidak tahu tidak membuat saya panas. 有句德国的俗语说：“我不知道的也不能够震撼我的心。” Kadang-kadang kita memikirkan dengan kita lebih banyak tahu, kita lebih bijak dalam menghadapi hidup 有 ini. 的时候我们以为我们知道的更多，我们更有智慧的来面对我们这个生 Ternyata 活。 informasi itu satu yang membentuk pikiran dan hati kita, membuat kita lebih gelisah. 但是原来我们所谓的那些资讯，我们得的更多，让我们更加不平安。 Firman Tuhan, jangan takut.
神的话对我们说不要惧 Ini 怕， satu peringatan dari Tuhan. 这是一个对我们的一个警告， Tapi juga satu penghiburan bagi kita. 也是对我们一个安慰。 Bahwa dunia ini berubah. 这个世界改 Dan 变， akan terus berubah. 不断的改变 Dan，tidak selalu berubah untuk menuju kepada sesuatu yang lebih baik. 也不一定改变的会往更好的程度那边走。 Sudah kita perlu mendapatkan pengharapan ini. Kita perlu mendengarkan berita ini. Jangan takut. 我们需要这样的一个盼望，我们需要这样的信息对我们说不要惧怕。 Berita ini disampaikan kepada orang yang paling saat itu tersisih. 这个信息给当时那些最低贱的人， Orang yang degil dan berbau. 对那些顽梗的人，对那些没有身份的人。 Tetapi kemuliaan Tuhan itu menjadi bagian dari hidup mereka. 但是神的荣耀成为他们生活里面的一部分。 Mereka dikatakan mereka bergegas-gegas untuk mencari dan melihat. 那这里就是他们立即的去寻找、去看， Karena mereka tahu kesukaan yang mereka baru alami ini. Itu harus menjadi bagian dari hidup mereka. 因为他们渴望他们所得到的这个好消息要成为他们生命里面的一部分， Bukan hanya sekedar super open air light begitu ya. 不单单只是用眼来看这个荣光而已。 Mungkin pernah sudah mengalami sukacita itu. 可能弟兄姐妹们，你们经历了这样的一个喜乐， Ketika kita mungkin pertama kali mengikuti KKR. 当我们第一次参加一个复兴会的时候， Saya teringat ketika usia 17-an tahun mengikuti KKR Pak Stephen Tong di Bandung. 我还记得当我17岁的时候参加谭崇荣牧师所举办的这个复兴会， Ketika beliau melukiskan tentang Yesus itu. 当他怎么样的来描述耶稣基督， Sudah merasakan di ruangan itu begitu. Semua diam. Begitu tenang sekali. 看到我们聚会的地方是那么的安静，大家是那么的注目去看到耶稣。 Ketika dia memanggil siapa yang mau mengikut Tuhan. 当他挑战我们说谁要跟随耶 Saya 稣， mengangkat tangan dengan koko saya. 我跟我的哥哥我们都举手要跟 Kita 随。 menangis dan menangis. Tidak tahu kenapa kami menangis. 我们不断的流泪，我们不知道为什么。 Tapi yang kami lihat di sini ada Yesus yang dia lukiskan di depan kita. 但是在那里，我们看到他所描述的耶稣，我们也能够亲眼的 Dan 看 kami 到。 melihat ketidaklayakan kami. 我们也看到我们自己的不配， Ada satu sukacita yang memenuhi kami saat. 有一个非常的大的喜乐充满了我们。 Kesukacitaan inilah yang menolong kami untuk bisa menghadapi masa remaja pemuda saat itu. 这么大的喜乐帮助了我们来走过我们的少年与青年的时间。 Tahun 66, 67 bukan masa yang mudah saat itu. 那个时候66年、67年不是一个容易的时候， Beberapa dari saudara mungkin mengenal akan hal itu. 可能在我们中间有一些人可能知道当时的情况。 Papa saya sebagai sekretaris Baperki saat itu di Bandung. 我爸爸是一个组织的一个秘书， Ketua Baperki dalam satu waktu diambil satu malam dan hari berikutnya tidak tahu lagi jejaknya ada di mana. 他的主席呢，有个晚上被人家拿走了，被人家拿走了，就没有再见到他。 Papa saya 10:30 tiba-tiba ada tentara polisi datang dan membawa papa saya seperti seorang kriminal. 晚上11点多的时候，有军人把我爸爸带走，好像他是一个嫌疑犯，是个罪犯。 Keesokan harinya saya dengan mama mencari papa di mana. Di satu kantor polisi ke kantor polisi yang lain, satu penjara kami pernah datangi. 然后 Kami tidak tahu papa kami. 第二天，我跟妈妈就从一个警察局到另外一个警察局，从一个监狱到另外一个监狱去找我爸爸。 Apo saya mengajak kita berdoa, kita berlutut hari demi hari kita berdoa. 奶奶邀请我们一起来祷告，每天我们不断的在那里祷告。 Tuhan memberikan kekuatan melalui Apo kami itu. 上帝借着我们奶奶给我们力量， Kita berseru dan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan papa saya. 我们不断的向上帝呼求，求上帝拯救我们的父亲。 Saya yakin yang kita membuat kami bertahan saat itu adalah iman kami kepada Tuhan. 那我们能维持当时的情况，就是我们有信心对我们上 Di 帝。 sana kita ada pengharapan tadi. 在主里面，我们有盼望。 Apo saya memberitakan sukacita Injil ini kepada tetangga demi tetangga. Dia katakan, Ci pergi gereja ya Ci ya. Kalau Natalan bawa anaknya ke gereja, bawa anak ke sekolah minggu. 我们奶奶把这样的信息福音传给我们的邻居，告诉他们这个圣诞节要到了，你们要把你们全家人带到教会里面，听到好消息。 Saya melihat Apo saya yang sepertinya satu tiang di rumah kami itu yang membuat kami boleh bertahan melewati masa itu. 我看到我们奶奶就像她的信心就像一根柱子一样来滋长着，让我们可以走过这个 Saya 困难 tahu 的时间。 sukacita dia ada di dalam Tuhan.
我知道这个非常的喜乐在主里面。 Dan kami semua cucu dan anaknya melihat di sini ada seorang yang berharap kepada Tuhan. 我们成为他的孩子，成为他的孙子，我们看到有一个人如此的仰望、相信上帝， Dan itu yang memberikan kepada kami kekuatan untuk melewati tahun 60 dan 70-an. 那个就是给我滋长了我们，给我们力量，能够走到60跟70年代的时 Sudah 间。 berapa jauh sukacita Natal itu menjadi bagian dari hidup kita. 弟兄姐妹们，有圣诞的喜乐是多么的有深入在我们生命里面呢？ Ada satu pepatah mengatakan juga, kalau kita tidak mengenal betapa pahitnya dosa ini, kita tidak akan mengenal apa itu manisnya kasih karunia Tuhan. 有一个俗语也说到，如果我们不知道罪恶的苦涩是多么的深，那么我们也不会明白神的恩典的爱的拯救是多么的高。 Saya teringat satu pasangan yang muda yang belum lama menikah. 我记得一对夫妇刚刚结婚， Belum lama ini istrinya mengetahui bahwa dia sebetulnya memiliki kebiasaan yang buruk, yaitu terikat pornografi dan memiliki keterikatan kepada sejenis. 然后他太太刚刚发现她的老公原来他有被色情所捆绑，然后而且是同性。 Ketika dia mengakui kepada istrinya dan istrinya begitu hancur sekali dan dia tidak bisa percaya kenapa dia mengkhianati saya dan menikah. 然后当她老公向太太承认这一切的时候，她太太不能够接受，为什么他背叛了婚约？ Tetapi suami ini mengatakan, Pak, kalau ini saya tidak diketahui oleh istri saya, mungkin saya tidak akan berhenti. 但是这位老公他在辅导的时候跟牧师说，如果我没有诚实的告诉我的太太，可能我不能够停止这个不良的习惯。 Kalau tidak ada gempa bumi atau halilintar dari surga, kemudian kemungkinan ikatan saya terbelenggu dengan dosa ini tidak akan lepas. 他说，如果没有这种从天上而来的雷轰、打雷、闪电的话，那么我不能够从这个罪恶里面捆绑被解放出来。 Dia mengatakan selama saya masih bisa dan saya hidup dari kebohongan demi kebohongan terhadap istri saya, 如果我还能够隐藏自己的罪恶来欺骗我太太，来掩饰这一 mungkin 切， saya tidak akan bertobat. 可能我从来没有会去悔改。 Ketika saya mendoakan dia, 当我为他祷告的时候， ada satu sukacita yang luar biasa membebaskan dia. 有一个非常大的喜乐把他解救出来。 Sekarang dia harus memprosesnya bersama dengan istrinya. 现在他又跟他的太太一起走过这个路程 Mana 来， istrinya harus belajar untuk mengampuni. 他的太太要学习来赦免，来 Suami harus bisa 原谅。 membangkitkan kepercayaan itu. 那太太也得到，丈夫也得到鼓励，有信心、有勇气去走。 Juga di Natalan ini Tuhan berlaku, betul-betul Tuhan memberikan sukacita bagi mereka yang mengenal keberdosaannya dan dimerdekakan dari dosa itu. 同样在这样圣诞的信息里面，我们需要神的恩典、神的喜乐与我们同在，把我们从罪恶里面给释放出来。 Sudah saya rindu dalam Natal ini sudah boleh mengalami satu kemerdekaan. 弟兄姐妹，我渴望我们在圣诞里面得到了一个释放， Satu sukacita ini dari Tuhan. 有一个喜乐平安从神而来。 Berita ini harus sudah dengar, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. 这个信息我们每个人要得到，就是今天在大卫城里为你们生的救主就是主基督。 Saudara, Lukas mencatat 3 kali di sini bahwa dia dilahirkan di dalam palungan. 在这里，路加有3次提到说到他生在马槽里面， Dia dibungkus oleh kain lampin. 用布包裹起来。 Mungkin bahasa sehari-harinya dibungkus oleh popok. 如果用平常的话，我们今天的话就是用料布把它包起来。 Bahasa modernnya Pampers. 就是料死布把它包起来。 Saudara yang punya anak tahu apa artinya Pampers. 如果我们还有孩子的话，我们知道这个料死布是什么。 Begitu manusiawi sekali. 这是很人性的， Artinya sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan 所 ini. 以我们生活里面最基本的。 Yesus dilahirkan betul-betul di sini dengan dibungkus oleh popok, boleh dikatakan. 就是说耶 Dengan 稣 kain 出 lampin 生 tadi. 用那个料布把它包起来， Dan dia berbaring di situ dikatakan seperti keranjang yang dianyam dari ranting-ranting. 这个马槽里面放着那个草呢，就是好像一个我们说孩子躺的婴孩的床。 Saya menyukai sekali foto ini 我很喜欢这个照片， karena lebih mendekati realita yang sesungguhnya. 好像
很贴切，好像很真实当时的情况。 Seringkali kita lukisan melihat sepertinya Yesus yang sudah bisa berjalan, yang bisa bergerak, yang sudah betul-betul begitu dinamisnya. 平常的图画给我们看到，好像耶稣已经长大了，能够走，能够动了。 Tetapi bayi yang baru lahir betul-betul sesuatu yang tidak berdaya. 但是刚刚出生的婴孩就是什么能力都没有的。 Saudara, Allah sanggup mengambil bentuk di dalam kemanusiawian kita yang tidak berdaya. 上帝有能力来帮助我们这些没有能力的人。 Paulus mengatakan dia dihina, dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. 保罗说到，他被人轻看，他变成贫穷，就是希望我们能够富足。 Surat Ibrani mencatat dia sama seperti kita. 希伯来书说到，他跟我们人是完全一样的。 Dia hidup dengan pencobaan dan tantangan dalam kehidupan itu, tetapi dia tidak berdosa. 他生活里面充满了许多挑战、困难，但是他没有犯罪。 Saudara, Allah rela menjadi manusia supaya dia mengerti keberadaan kita sebagai manusia. 弟兄姐妹，上帝愿意成为人，就是希望像我们一样能够明白。 Saudara, C.S. Lewis pernah mengatakan demikian. 弟兄姐妹们，路易斯他曾经这样说过： God speak in our conscience. Allah berbicara kepada hati nurani kita. 上帝对我们良心说话， God whispers in our joy. 上 Allah berbisik dalam sukacita kita. 在我们喜乐的时候，他对我们轻声细语。 Tetapi dia katakan, but God shouts in our pains. 但是他也说到，当我们痛苦的时候，上帝对我们呐喊， Allah berteriak di dalam segala kesakitan kita. 在我们一切的痛苦里面，上帝对我们呐喊说话。 Saudara, hanya Allah yang menjadi manusia dapat mengerti kebutuhan kita. 只有上帝他道成了肉身，他知道我们一切的需要。 Oleh sebab itu Allah selalu berbicara dalam setiap situasi kehidupan kita. 所以在任何的情况里面，上帝都对我们说话。 Apakah dia berbicara, berbisik atau berteriak? 无论是他小声的说话，或者他大声的呐喊， Tetapi yang paling mengerti pada saat kita mengalami kesakitan dan 他 penderitaan 最 itu. 明白我们一切的痛苦。 Sudah palungan menggambarkan kayu salib itu sudah tercermin justru pada saat bayi ini dilahirkan. 就是当耶稣诞生的时候，这个马槽也反映了十字架，将来的十字架。 Catatan sejarah bagi Lukas penting sekali bahwa dia dilahirkan di dalam kandang di atas palungan tadi dibungkus oleh kain lampin. 对于路加福音，它记载的这个是非常重要的。耶稣诞生在这个马槽里面。 Lukas ingin memberikan catatan bahwa penemuan dia itu begitu akuratnya. 而且路加也郑重的表态他所记载的一切都是真实的。 Sehingga kelahiran Yesus bukanlah merupa mitos atau dongeng. 所以耶稣的诞生不是一个这个神话而已。 Oleh sebab itu dikatakan di sini dalam pasal yang kedua ayat yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. 所以第二章的第16、17节就这里说到，他们急忙去了寻找玛利亚和约瑟，就看到婴孩卧在马槽里。 Saudara, kalimat ini begitu penting sekali bagi Lukas. 这一句话对路加来讲是那么的重要， Karena apa yang dilihat, yang dialami, yang dia dengar oleh para malaikat, didengar tentang berita daripada malaikat itu. 就是这些牧羊人从天使所得到的信息。 Para gembala pergi dengan segera dan melihat bukti itu betul nggak apa yang dikatakan tadi. 然后这些牧羊人就急急忙忙的去看他们所听到的是不是真的。 Saudara, kebenaran firman Tuhan bukan dongeng. 弟兄姐妹们，神的真理不是个神话， Apa yang kita lihat dengan mata, apa yang kita dengar dengan telinga, 我们亲眼看到的、亲耳听到的， apa yang kita raba dengan tangan, 我们能够亲手摸到的， itulah firman yang hidup itu. 这就是道成肉身真正的活在我们中 Oleh 间。 sebab itu saudara, pengalaman saudara dengan Tuhan itu ada dasarnya, ada kebenaran firman Tuhan yang tertulis. 所以你跟上帝的经历是根据真理已经写在这个圣经里面， Dan inilah yang harus mengubah hidup saudara. 这要改变我们的生命。 Banyak sekarang orang ingin mengalami tentang Yesus. 很多人很想经历耶稣基督， Tetapi mungkin kita tidak membaca mengenai kebenaran firman Tuhan, siapakah Yesus yang 但 sesungguhnya. 是却不愿意读圣经，描述到谁是耶稣。 Juga dalam Natal ini saya rindukan sudah boleh membaca kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar mungkin mengikuti suasana Natal tadi.
在这样圣诞的时刻里面，也渴望弟兄姐妹们可以读圣经来看圣诞是什么样，不单单只是享受圣诞的气氛而已。Dimana kalau kita melihat Santa Claus, Santa Claus, bahkan pohon Natal, sebenarnya tidak sama sekali berhubungan dengan Natal yang sesungguhnya pada hari pertama itu. 可能我们只看到圣诞老人或者圣诞树，其实跟当初的圣诞是没有任何关系的。Berita Natal ingin mengubah hidup saudara. 这个圣诞的信息来改变我们。Biarlah Natal kali ini sudah boleh melihat Tuhan mengubah hati sudah dari dalam. 渴望这次的圣诞可以改变我们从内在生命里面被改 Sehingga 变。 anak inilah yang bersinar, yang keluar dari sinar anak inilah yang memenuhi pikiran hati saudara dan menggerakkan tangan 从 kaki 这个 saudara. 婴孩里面发出亮光，来照着我们的黑暗，来改变我们。 Selama Tuhan masih memberikan waktu itu, 只要上帝给我们这样的一个机会， datang kepada Tuhan. 让我们亲近上帝， Izinkan Tuhan berbicara kepada hati saudara. 允许上帝对我们内心说话。 Sudah dalam minggu ini di tetangga saya ada seorang dokter yang setiap pagi berjalan dan kami mengenalnya. 在这一周里面，我们有一个医生，我们认识他很久了，也是我们的邻居。他每天早上都会出来散步。 4 hari yang lalu saya baru dengar ternyata dia tidak ada lagi karena kena serangan jantung. 4天前，我刚刚听到这个消息，就是他已经没有了，得了心脏病。 Seorang pemudi usia 38 tahun juga terkena jantung. 一个 Tetangga kami juga. 也有一个我们的邻居，女孩子38岁，姐妹38也得了心脏病。 Hampir setiap pagi tetangga kami itu berjalan, mereka bersama-sama. 每天早上，我们的邻居差不多都在外面一起走，一起散步。 Pada hari itu saya merasakan sekali bagaimana mereka berbicara satu dengan yang lain. Apa arti hidup sesungguhnya menghadapi kehidupan begitu cepatnya berlalu waktu itu. 那个早上他们出来散步的时候，就觉得没有什么话好说，觉得人生非常的虚空，非常的短暂，不知道怎么来讲。 Sudah Lukas berbicara tentang seorang kaya. 弟兄姐妹，路加也讲到一个很有钱的人， Dia begitu banyak hasil panennya sehingga dia membangun satu lumbung ke lumbung yang lainnya. 他能够做了一个货仓，再做另外一个货仓来换许多食物。 Saya rasa tidaklah salah kalau Tuhan percayakan banyak kepada kita untuk kita asuransikan, kita jaga, kita lindungi apa yang Tuhan percayakan. 可能上帝托付弟兄姐妹们很多很多，大家能够买很多的保险等等来预备未来，这可能是没有错的。 Tapi apakah kesalahan daripada orang kaya ini? 但是这个有钱的人有什么过错呢？ Dia katakan aku ingin membangun kembali, aku ingin membangun kembali. 他说：“我想再扩展我的这个粮食的仓库，我再建几个。” Setelah dia selesai mengatakannya, 当他说完了之后，做了之 dia 后， sekarang, hei jiwaku tenanglah, berbahagialah, makanlah dan minumlah dan berbahagialah semuanya. 他对自己的心说：“哎，我的心灵啊，你现在要欢喜快乐，你可以欢欢喜喜的去享受这一切，你可以吃，可以喝。” Rupanya isi hidup dia dengan makan, minum dan berbahagia, dengan bersuka-suka. 他就把他生命填满了许多吃的、喝的，跟他自己的喜乐享受的， Tetapi dia mengabsolutkan yang relatif. 就是把这些暂时的变成一个绝对的。 Apa yang dia absolutkan yang relatif itu? 他所把暂时的变成绝对的是什么呢？ Yaitu kesehatannya, 就是他的健康， yaitu Tuhan sendiri. 就是他把他自己上帝也把它变成抽象， Dia merelatifkan yang mutlak, 他把绝对的变成一个暂时的， yaitu kematian. 就是死亡。 Setiap orang harus mati. 因为每个人都要面对死 Setiap 亡， orang harus menghadapi Tuhan itu. 每个人都要面对上帝。 Di situ dikatakan oleh Lukas, inilah kalau orang yang kaya yang bodoh, yang kekayaannya tidak di dalam Tuhan. 这就是路加福音描述的一个人虽然有钱，但是他的财富是在主里面，这是愚蠢的。 Saudara, kalau kita salah memprioritaskan kehidupan ini, memutlakan kesehatan, memutlakan hidup ini, 弟兄姐妹，就是我们如果走错了路，把这些暂时看为是一个永恒的， atau memutlakan kekayaan ini, 把这个财富看到一个绝对的， dan kita merelatifkan yang mutlak yaitu kematian dan Tuhan itu. 然后我们相反的，我们把上帝、把我们的死亡，这是绝对的，把它看成是一个暂时的， Makanya kita tergolong kepada orang yang terkutuk, 我们会成为一个受咒诅的人，
yaitu kita bodoh hidup dalam bumi 我 ini. 们在这个世界上生活，我们是愚蠢 Kita。rindukan di dalam Natal ini sudah bisa memaknai hidup yang sesungguhnya, yaitu di dalam Yesus. Dia yang miskin yang membuat hidup kita menjadi kaya. 我们在这个圣诞里面，我们可以真正认识耶稣，因他变成贫穷，我们成为富足。 Sehingga sudah bisa mengatakan dengan pemazmur bersama-sama bahwa tidak ada di bumi, di surga yang kuingini selain Engkau, ya 也 Tuhan. 是我们好像诗人这样说，在这个天上跟地下，除了上帝以外，没有我们所渴慕的。 Berita Natal bukan saja mengejutkan kita, menghibur dan memberikan sukacita dan mengubah hidup kita. 圣诞的信息不单单是让我们惊讶，但是也给我们力量，也鼓励我们，也给我们盼望。 Tetapi berita Natal ingin mengajak saudara untuk menyembah dan memuji Tuhan. 圣诞的信息也邀请我们一起来赞美上帝，来敬拜上帝。 Kalau saudara membaca dalam Lukas ini diawali dengan pujian dari Maria pasal yang pertama. 如果我们看这个路加福音的记载，从记章里面有玛利亚的这个颂主， Kemudian nyanyian dari Zakaria 然后有撒加利亚的诗歌， dan pujian bagian yang kita lihat di dalam pasal kedua ini. 我们也看到第2章里面的诗歌， Dan diakhiri dengan pujian dari Simeon. 然后有西面的赞美诗歌。 Sudah Natal penuh dengan pujian. 我们看到圣诞里面充满了许多的圣诗。 Kalau saudara hanya bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan, kalau hati kita dimerdekakan untuk Tuhan. 我们能够真诚的来赞美上帝，唯独我们的心里面真正的得到释放。 Saya tahu banyak di gereja ini pada saat Natal begitu sibuknya untuk membuat program ini dan program itu. 我知道在这个12月份里面，我们教会多么的忙碌来应酬这个圣诞那个圣诞。 Saya harapkan saudara tidak lupa untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. 但是我渴望大家不要忘记来称颂、来荣耀上帝的人。 Sehingga petikan gitar maupun dentingan daripada piano maupun orgel ini boleh menyembah, memuji Tuhan. 就是当我们真正的，我们虽然没有琴声，但是我们生命能够赞美上帝。 Kiranya Tuhan menolong kita 愿上帝帮助我们， untuk datang bahwa hidup kita ini memiliki pengharapan di dalam Tuhan. 来让我们来亲近上帝，看到我们生命里面我们有盼望， Bukan penguasa dunia ini yang akan berkuasa atas bumi ini. 不是世界上掌权的人来掌管这个世界。 Akhir bumi ini bukan yin dan yang, baik dan buruk itu seimbang. 世界的未来不是阴阳平衡， Akhir daripada bumi ini bukan kiamat, saudara. 世界的未来不是末日， Tetapi semua suku bangsa dan bahasa harus mengakui, bertekuk lutut bahwa Yesus adalah Tuhan. 但是世上的万民万族都要在主耶稣面前屈膝跪拜，承认他是救主。 Inilah berita Natal. 这就是圣诞的信息， Yaitu sekali kelak kita akan menyembah bersama-sama dengan suku bangsa dan bahasa bahwa Dia anak domba Allah yang tersembelih itu. 我们跟世界的万民万族一起来敬拜他，就是那神的羔羊，来赦免我们的罪过。 Hanya Dia yang layak kita sembah dan puji. 唯独他配得我们的称颂与赞美。 Sudah aminkan ini, saudara? 弟兄姐妹们，你们是否阿门吗？ Amin. 阿门。 Mari kita nyanyikan satu pujian, Yesus mencariku. 我们来唱这首诗歌：耶稣寻我，主来寻我。 Inilah Injil yang harus kita dengar. Yesus mencari kita. Nyanyikanlah sebagai dari hati kita. Yesus Kristus lahir. 从心里面来唱这首：主来寻我。 Yesus Kristus lahir di Bethlehem, terbaring di palungan yang katakan, oh betapa anugerahnya, oh betapa ajaib anugerahnya. Yesus mencari, Yesus mencariku. Yesus mencariku. Katakan saudara, Yesus mencariku. Yesus mencariku. Katakan, oh betapa ajaib. Oh betapa ajaib anugerahnya. Yesus mencariku.
Bait yang kedua, mari kita sama-sama berdiri. 现在起立第2节。 Yesus Kristus mati di Kalvari, Ya mati untuk tebus dosaku. Katakan, oh besarlah, oh besarlah rahmat dan kasih-Nya. Yesus menebusku, Yesus menebusku. Katakan, Yesus menebusku. Amin. Yesus menebusku. Yesus menebusku. Katakan, oh besarlah, oh besarlah rahmat dan kasih-Nya. Yesus menebusku. Katakan sekali lagi, oh besarlah, oh besarlah rahmat-Nya dan kasih-Nya. Yesus menebusku. Tanpa musik, katakan sekali, oh besarlah, oh besarlah rahmat dan kasih-Nya. Yesus menebusku. Ya Tuhan, biarkanlah kebenaran ini begitu mendalam di dalam benak hati kami. 主啊，但愿你的真理真正的深入我们的内心。 Bahwa Engkau penyelamat dan penebus dosa kami. 主啊，你是我们的拯救者，也是我们的救赎主。 Engkau yang mencelikkan mata rohani kami untuk melihat kekekalan itu. 开我们属灵的心眼来看到永恒， Supaya kami tidak terperangkap di tengah kefanaan dunia ini ya 以 Tuhan. 致我们不被这个世所捆绑。 Dan kami dapat mensyukuri dengan apa yang Kau percayakan selama kami hidup di bumi ini. 我们能感恩，感受到你上帝在这个世界上 Dan 所做的事。 hanya untuk membesarkan dan menyembah Engkau ya Tuhan. 那唯独来称颂、赞美、敬拜你。 Berkati anak-anak-Mu yang hadir, yang berdiri di rumah-Mu siang ini ya Tuhan. 主啊，求主你祝福你每个儿女来站在你面前敬拜你的， Hantar mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. 带领他们平安的回到他们家里 Dengan。satu keyakinan bahwa Engkau penyelamat dan penebus hidup mereka ya Tuhan. 深信你是我们的救主，我们的 Sehingga itu memancar dari mata hati, mata dan tangan mereka. 主啊，也求他们生命里面能够放发出这种救恩的亮 Sehingga 光， orang-orang di sekitarnya dapat melihat bahwa Engkau sungguh-sungguh hidup di tengah keluarga mereka masing-masing. 让他们的周围家人能够看到这样的信息。 Berkati jemaat ini ya Tuhan. 主啊，求主你祝福你的 Juga dalam kami menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini. 主啊，让我们面对这个困难的生活 Di，tengah-tengah kegalauan dan kekhawatiran yang ada di bumi Indonesia saat ini. 在这印尼这样不平安的时 Biarkan 刻， kami boleh mendengar suara-Mu yang selalu mengatakan jangan takut. 主啊，让我们不断的听到你的信息，对我们说不要惧怕。 Aku yang menguasai bumi ini. 主啊，你是掌管这个 Aku 世 yang 界， menguasai bumi 你 Indonesia 是 ini. 掌管印尼国家的。 Oh Tuhan, kami ingin berharap kepada Engkau penguasa dari segala atas penguasa di bumi 主啊， ini. 让我们面对你是掌权万王之王的上帝。 Biarkan kami menumpukan pengharapan kami sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. 主啊，让我们把我们的盼望放在你的里面。 Berkati anak-anak cucu-cucu kami ya Tuhan. 求主你祝福我们的儿子孙子， Biarlah mereka belajar untuk takut akan Engkau. 他们从小学习来敬畏上帝。 Engkau yang memberikan penghiburan dan kekuatan 你给我们力量、安慰， dan sukacita dalam hidup ini. 在这个生活里面有喜乐、盼望。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢你，我们的主， Terima kasih. 感谢。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督名，我们祷告祈求， Amin. 阿门。 Sidang jemaat dipersilakan 弟兄 duduk. 姐妹们，请坐。